Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Naiz Jalili binti J. Aslan. Nombor matrik 261917. Yang saya kasihi dan saya hormati Dr. Nurzalinda binti Muhammad Ali Hanafiah selaku pensyarah kami dan rakan-rakan seperjuangan yang saya kasihi sekalian. Saya ingin mengupas sedikit sebanyak tentang kupasan buku yang saya kaji yang berjudul Bahagia dan Membahagiakan karya Prof. Dr. Muhayya binti Muhammad. Okey, sebelum itu saya ingin menerangkan sedikit sebanyak tentang biodata Prof. Dr. Muhayya binti Muhammad. Mungkin nama sebenar beliau ialah Prof. Dr. Muhayya binti Muhammad. Beliau telah dilahirkan di Hospital Besar Nur Zahirah, Kuala Terengganu pada tahun 1959. Sekarang beliau telah berumur 61 tahun. Beliau juga telah mendirikan rumah tangga pada tahun 1976 dengan suaminya yang bernama Dr. Azmi Jami'on yang merupakan doktor perubatan di klinik sendiri. Hasil daripada pernikahan beliau telah dikurniakan 3 orang anak, iaitu Dr. Aniyah binti Azmi, Dr. Atiyah binti Azmi dan Muhammad Hilman bin Azmi. Latar belakang pendidikan beliau ialah beliau telah menamatkan tingkatan 6 di Sekolah Tun Fatimah Johor Bahru pada tahun 1978. Pada tahun 1980 hingga 1985, beliau telah mengambil ijazah sarjana muda perubatan di UKM. Pada tahun 1986 hingga 1991, beliau telah mengambil sarjana surgery ophthalmology di UKM juga. Pada tahun 1998, beliau telah menamatkan PhD dalam bidang ocular immunology di University London. Sepanjang kehidupan beliau telah berkhidmat sebagai pakar oftalmologi di Alliance University College of Medical Science, dan beliau juga telah berkhidmat sebagai doktor pakar bedah mata dan pakar perunding mata dan kedua-duanya sekali di Pusat Perubatan Prince Court, Kuala Lumpur. Seterusnya beliau juga berkhidmat sebagai pakar motivasi dan kolumnis majalah. Pencapaian yang beliau dapat ialah beliau merupakan wanita Islam pertama Malaysia mendapat pengiktirafan sebagai ahli fellow Royal College of Surgeons di Edinburgh. Selain itu, beliau juga menerbitkan buku berkonsepkan inspirasi, antaranya Bahagia dan Membahagiakan, iaitu tajuk buku berjudul yang saya kaji, dan Celik Mata Resip Minda dan Peliharalah Matamu. Buku ini mengandungi 15 bab, tapi hanya satu bab saja yang menarik minat saya untuk dikupas, yang bertajuk Takut dan Bimbang adalah Racun kepada Keyakinan. Setiap hari manusia hidup di dunia ini dengan memiliki keajaiban sama ada disedari atau tidak disedari. Berapa ramai orang yang bangun daripada tidur merenung dan berfikir untuk melihat keajaiban diri sendiri, iaitu boleh melihat, boleh mendengar, boleh menghidup, boleh bergerak dan sebagainya. Keajaiban ini bukan sahaja berlaku pada bahagian luar fizikal manusia, malahan berlaku pada sel organ manusia. Cuma manusia tidak menyedarinya. Oleh itu, apabila seseorang manusia itu berfikir, merenung dan melihat kepada keajaiban yang ada pada dirinya, maka akan hilanglah segala kebimbangan yang sering menghantui diri mereka sebelum ini. Okey, mari kita lihat jenis kebimbangan yang menghantui fikiran manusia. Yang pertama, takut sakit, takut miskin, takut orang mengata dan takut kehilangan orang yang disayangi. Okey, mari kita lihat pula berapa jenis perasaan takut yang banyak menghantui hidup manusia. Yang pertama, orang yang selalu terbayang perasaan takut terjadi sesuatu. Selepas itu akan timbulnya perasaan bimbang dan takut dalam diri mereka. Contohnya, bimbang takut sakit dicucuk walaupun hanya sakit itu sedikit sahaja. Tetapi perasaan bimbang seolah-olah dia akan meninggal dunia. Soalan-soalan seperti itu menggambarkan status minda seseorang. Kebanyakan manusia selalu fokus kepada perkara yang negatif berbanding positif. Yang kedua, orang yang takut kepada kematian merupakan manusia yang takut untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia rasa takut? Sebab dia rasa amalan dia hanyalah sedikit berbanding orang yang tidak takut untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika seorang itu banyak melakukan amalan kebaikan, dia tidak takut dan bimbang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia yakin bahawa hidup di dunia ini, jika patuh kepada perintah Allah, tiada apa yang perlu ditakutkan dan dirisaukan. Yang ketiga, orang yang takut kehilangan harta benda. Mengapa bergantung hidup kepada harta benda? Ini disebabkan seseorang itu hidup daripada dunia luaran ke dunia dalamannya. Contohnya, saya gembira mempunyai rumah yang cantik, kereta yang besar dan sebagainya. Amat malang hidupnya jika dia tidak merenung atau membuat refleksi diri dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi nikmat hidup di dunia ini. Harta amat berguna jika dimanfaatkan untuk menjadikan bekalan mati. Apa yang kita tidak mahu adalah akibat menginginkan harta itu. Manusia menjadi tamak dan lalai sehingga dia lupa semua yang dimiliki itu tidak dapat dibawa mati. Oleh itu, jika seseorang itu hidup daripada dalaman kepada luaran, maka kebergantungan
hidupnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sangat tinggi. Berpeganglah kepada prinsip bahawa rezeki kita tidak akan dapat diambil tanpa keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap apa yang berlaku pasti ada penyebabnya. Apabila seseorang itu memiliki keyakinan sebegini, maka dia boleh bermuhasabah diri dan berfikir, mengapa duit saya hilang? Adakah saya tidak membayar zakat, tidak menolong orang yang susah, atau saya telah menganiayai orang? Dengan bermuhasabah diri dapat meningkatkan ketenangan dalam diri dan amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap yang berlaku ke atas diri kita perlu diteliti sebagai teladan dan pengejaran untuk memperbetulkan diri kita supaya tiada perasaan bimbang dalam diri kita. Okay. Perkataan saya bimbang berkait dengan perkara yang belum berlaku. Contohnya ketika anak hendak menghadapi peperiksaan, rasa bimbang takut anak tidak dapat menjawab peperiksaan dengan baik, atau bimbang takut anak-anak gagal dan sebagainya. Mengapa kita perlu bimbang? Kerana perkara itu merupakan kewajipan untuk kita tempuhi dan selesaikan. Oleh itu, tukarlah perkataan bimbang kepada perkataan prihatin. Contohnya, saya prihatin dengan anak saya yang akan menghadapi peperiksaan. Apabila menyebut perkataan yang positif, iaitu prihatin, tindak balas akan menjadi positif. Kita akan proaktif dengan mengambil tindakan yang positif untuk bertanggungjawab, membantunya seperti menjaga kesihatan anak dengan menyediakan makanan yang sihat, menjaga solatnya, supaya apabila anak kita menghadapi peperiksaan, dia berada dalam keadaan sihat dan tenang. Saya membahagikan dan menyinaraikan kehidupan manusia ini kepada dua bahagian, iaitu sebelah kiri tiada ilmu, bimbang, risau dan takut. Yang sebelah kanan berilmu, orang yang bergembira, bersyukur, bertakwa dan sihat. Perhatikan diri kita di bahagian mana, sebelah kanan atau sebelah kiri. Jika kita berada di sebelah kiri, maka padamlah sifat-sifat golongan kiri daripada kamus hidup kita dan sebutlah yang positif seperti saya prihatin kepada perkara ini. Orang yang bimbang ialah orang yang tidak fokus dan tidak ada tujuan dalam hidupnya. Jika seseorang itu mempunyai tujuan hidup, dia akan berkata, saya ingin memanfaatkan diri saya kepada orang dan hidup saya untuk berbakti kepada hamba Allah yang lain. Oleh itu, amat rugilah jika kita menghabiskan waktu di dalam hidup kita dengan perkara-perkara yang negatif hanya kerana bimbang. Hapuskanlah perasaan itu dan lawan perkataan bimbang dengan redha. Yakin, berserah, insya-Allah hidup kita akan berasa lebih bahagia. Akhir sekali, kesimpulannya, apa yang saya dapat dalam mengkaji buku ini adalah buku ini banyak menekankan kepentingan bersikap positif, berfikiran positif, banyak membantu orang lain, banyak memberi dan banyak memaafkan, dijadikan sebagai elemen bahagia dan membahagiakan. Okay. Bukan itu sahaja, penulis juga memberi impak yang sangat besar untuk kita berfikiran secara terbuka dan selalu bermuhasabah diri sendiri lebih baik daripada menilai orang lain. Apa yang saya faham, apabila kita ingin membaiki diri kita mestilah meletakkan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita hilang rasa takut dan bimbang untuk mencapai kebahagiaan dalam diri kita. Sekian, terima kasih.